Oh Allah, oh Allah, as-salatu wassalamu alaik ya Sayyidi ya Rasulullah ya Habiballah, oh Allah, oh Allah, oh Allah. Alhamdulillah. Sambung pengajian kitab Kashful Ghaibiyah. Mana kita dah sampai muka surat Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyakum bi ilmihi wa barakatih. Kita masih lagi membicarakan tentang peristiwa akhirul zaman, peristiwa besar sebelum berlakunya hari kiamat, turunnya Imamul Mahdi, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Masuk muka surat 54, 7 baris dari atas. Dan telah berkata Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani di dalam kitabnya Yawaqit wal Jawahir, bermula Mahdi itu daripada Imam Al-Husain Al-Askari. Jadi ada pendapat setengah ulama keturunan datangnya Imam Mahdi daripada keturunan Imam Husain, dan beranaknya pada malam nisfu daripada bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban pada tahun 5 dan 50 dan 200, kemudian daripada 1255 Hijriah. Kalau ikut kitab ni lah, kata Abdul Wahhab Sya'rani, dia lahir tahun 1225 Hijriah. Sekarang berapa? Sekarang 1445. 42. Cuba tolak tengok berapa. 1442 tolak 1255, berapa tu? 217 tahun. Ni kalau ikut kitab ni lah, ini kajian ulama ni, ulama sufi ni, Syekh Abdul Wahhab Sya'rani. Dia kata Imam Mahdi ni lahir tahun 1255. Sekarang 1442 tolak jadi 217 tahun. Macam mana umur banyak tu? Dan ia kekal hingga bahawa berhimpun ia dengan Nabi Isa. Ni banyak riwayat sini saya dengar. Imam Mahdi ni memang umur dia panjang. Dia tak tua-tua macam tu, tapi dia tak tahu dia tu Imam Mahdi, umur dia panjang. Dia macam jenis Nabi Khidir, panjang umur, tak ubah. Kekal sampai berhimpun ia dengan Nabi Isa anak Maryam alaihissalam. Seperti demikian itulah mengkhabarkan akan daku oleh Syekh Hasan Al-Iraqi. Ini semua orang-orang sufi, orang-orang soleh. Cerita ni bukanlah direka-reka. Dan muafaqat akan dia atas demikian itu Sayyidi Ali Al-Khawas. Tu tok guru dia tu, tok guru pada Syekh Abdul Wahhab Sya'rani, seorang yang buta huruf, tapi tanya soalan apa semua dia jawab, ilmu laduni. Jadi berapa ramai ulama besar ni, Abdul Wahhab Sya'rani, Sayyidi Ali Al-Khawas, Hasan Al-Iraqi, semua bersetuju kata Imam Mahdi ni dah lahir dah, cuma tak muncul. Lahir, tapi lahir dia pun tak tahu dia Imam Mahdi.
sampai pada saat yang ketika je itu. Apabila engkau ketahui yang demikian nakal itu daripada muhakkik ini, siapa dia? Yakni daripada kutub, Wali Kutub Sya'rani, itu zahirlah bagi engkau tiada bernafi-nafian dengan mudah bicara. Jangan tidak saling menafikan, ya. Ada dia punya dalil itu, ada asal. Bermula demikian itu dari kerana Imam Sayyidi Hasan Al-Askari, Husin antara neneknya Al-Husin itu 6 daripada bapaknya. Maka diketahui daripada demikian bahawa imam yang mazkur yang disebut itu tiadalah dia itu bapa Imam Mahdi yang mubasyarah, bukan bapa Mahdi yang sekarang ni. Dan bahawa bapaknya yang mubasyarah itu, dia maknanya itu keturunan dia. Bapa dia sebenar mubasyarah maknanya yang terus. Dia orang Arab ni atuk pun panggil bapa ke, moyang pun bapa mereka kan. Bapa mubasyarah maknanya dia bin apa, Mahdi ni bin apa, siapa bapa dia? Bapaknya yang mubasyarah, nama bapa dia sebenar Abdullah, nama dia sebenar Muhammad. Kan Nabi satu hadis tu, Imam Mahdi tu namanya seperti namaku, rupanya macam rupa aku, akhlaknya macam akhlak aku. Allah. Maknanya bila kita tengok dia tu, memang terbayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalqan wa khuluqan, bentuk jasad dan bentuk akhlak dia tu terus terbayang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kau rupa kita tak ada dah. Tu jangan memang mengaku ada syarat dia tu, ada isyarat dia. Ini nama bapa dia Abdullah, seperti barang yang sabiri Muhammad bin Abdullah bin Husin Al-Askari kata, seperti barang yang sabit pada setengah riwayat. Dan ketahui orang akan bahawa ditentukannya akan Imam Al-Askari dengan disebut itu kerana keadaannya awal yang masyhur daripada pihak bapanya Abdullah bin Husin Al-Askari. Itu yang masyhur. Demikian itulah kuat ihtimal yang pertama daripada nak menolakkan bernafi-nafian, dan telah muafakat segala ulama Syafi'iyah atas zahir Mahdi pada masa yang lagi akan datang. Dia tak zahir lagi, muafakat dia tak zahir lagi. Cuma adakah dia dah lahir atau belum, cerita lain. Lahir lain, zahir lain. Macam Rasulullah lahir 571 Masihi, zahir 40 tahun lepas tu baru zahir jadi Nabi. Sebelum 40 tahun tak zahir jadi Nabi. Jadi Muhammad bin Abdullah lah, tak zahir jadi Nabi. Itu maksud dia, tak bu'itha, tak dibangkitkan lagi, cuma dilahirkan. Jadi benda yang sama. Dia akhir dia nak macam sama macam Rasulullah juga. Dia dah lahir tapi belum dibangkitkan, belum dijadikan lagi sebagai Imamul Mahdi. Ada yang Allah Ta'ala simpan dulu. Tu yang ramai perasan. Lagi dia kata apa? Dan adapun hadis yang menunjukkan tiada Mahdi sekali-kali itu melainkan Nabi Isa. Tu kata tu, ada satu hadis daripada 36 hadis tentang Mahdi, satu hadis tu la mahdiya ila Isa bin Maryam. Ada satu hadis. Seperti barang yang meriwayat akan dia oleh Ibnu Majah bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazdadul amru illa shiddatan wala dunya illa idbaran wala nasu illa syuhan wala taqumus sa'atu
illa ala syirarin nas wala mahdiya illa Isa bin Maryam. Ni hadis riwayat Ibnu Majah. Artinya apa? Tidak bertambah segala pekerjaan. Ini hadis Rasulullah SAW menceritakan keadaan akhir zaman, zaman lepas beliau ni, 1000 tahun lepas apa jadi kat dunia ni. Dia Rasulullah ni, ilmu dia tu, dia ada telescopic knowledge, microscopic knowledge. Dia boleh tengok halus, dia boleh tengok jauh. Teleskopik, dia boleh tengok jauh. Cuma cara Nabi ungkapkan tu bahasa yang sesuai untuk zaman tu lah. Dia dah nampak dah zaman 1400 tahun sampai kiamat, dia nampak. Allah dah perlihat kat dia dah. Dan dia dah lihat sampai ke belakang, sampai zaman Iskandar Zulkarnain. Itu ilmu Nabi. Dan ilmu seperti ni yang diwarisi oleh para wali. Nampak ke depan, nampak ke belakang. Go ahead, go stand, semua nampak. Lepas tu dia boleh cerita tu ainul yakin, dia nampak. Cuba kita akan melihat apa yang Nabi cakap ni mengikut zaman, sampai masa dia akan muncul. Sampai masa dia muncul. Ni keimanan kita. Kita tidak cuba memahami sabdaan Nabi dengan akal. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Ada yang kena sami'na wa ata'na. Jangan sami'na wa asayna, kami dengar kami taat je, kami tak tahu apa Nabi cakap tu kami ikut, lebih kami tak tahu. Tu kan. Lepas tu dia kata apa lagi? Tidak bertambah, kata Rasulullah SAW, ni akhir zaman. Segala pekerjaan, apa saja kita pekerjaan, maksudnya pekerjaan akhirat ni, pekerjaan duniawi ni, melainkan sangat musyaqqah. Ekonomi, sosial, manusia ni makin lama makin tersepit, makin payah bila nak kiamat. Dan tiada bertambah dunia melainkan ke belakang. Kita ni cakap Nabi, kita nampak makin moden. Nabi kata tak, makin belakang. Manusia menyangka tamadun dia makin bertambah, tapi sebenarnya makin ke belakang. Contoh, manusia dulu orang primitif telanjang. Makin lama makin berbaju. Sekarang makin tak pakai baju. Ke belakang. Otak manusia dulu makin maju, sekarang makin ke belakang. Macam binatang. Yang perempuan nak lelaki, lelaki nak dia perempuan. Jadi maju ke tu? Itu maju ke? Itu makin ke belakang tu. Atau Nabi kata, tidaklah manusia ni bertambah, mereka bertambah ke belakang. Nak kata apa? Nak percaya mana? Nak percaya apa kita nampak? Nak percaya apa Nabi cakap? Dan tiada bertambah segala manusia di atas dunia ini, melainkan bertambah kikir, bertambah bakhil. Harta dunia ni tamak. Dia bina dunia secantik-cantik, macam-macam style, rumah, bangunan, kereta, gila, model baru, fashion baru. Bakhil, sedekah tak ada. Dan tiada berdiri kiamat melainkan atas segala manusia yang jahat. Ni la taqumus sa'ah illa ala syirarin nas. Nabi bagi jaminan kiamat takkan berlaku melainkan tinggal orang jahat, syirarin nas, manusia beriman mati semua. Sebab Tuhan nak kiamatkan, Tuhan nak hancurkan. Tuhan nak tunjukkan bagaimana Allah sebenarnya alam ni dipegang oleh amal orang soleh. Bukan besi, bukan bangunan, bukan batu, amal orang soleh. Di mana ada amalan orang soleh, solehat, tempat tu barakah, bala tak turun. Ini keyakinan kita. Cabut semua orang soleh, meninggal je, gempa sana, hujan tak turun. Sebab yang menurunkan hujan Allah, yang menstabilkan bumi Allah. Kalau kekasih dia dah tak ada kat sini, kekasihnya dah diambil, nak apa lagi? Hancur. Dunia ni dicipta atas kasih. Bila kasih dah tak ada, habis. Jaga tu. Nak kiamat tu. Jadi kita la taqumus sa'a illa ala syirarin nas.
Kiamat takkan berlaku melainkan atas sejahat-jahat manusia. Jadi jahat hati macam binatang. Kasih dah tak ada. Tikam sana, tikam sini. Dan tiada Mahdi melainkan Isa ibnu Maryam. Tu ni. Wala mahdiya ila Isa ibnu Maryam. Yang ni jadi isu. Apa maksud Nabi tu? Kalau kita baca Zahir, maknanya Imam Mahdi tak ada lah, Nabi Isa je lah. Kerana hadis inilah percaya Imam Mahdi ni tak jadi asas akidah. Kerana ni tak jadi asas, bukan pada tak betul, tak jadi asas je. Tu. Lepas tu dia kata apa lagi? Ni segi perbahasan lepas tu dia kata apa? Maka telah menjawab oleh Arif Sya'rani, telah berkata Imam Qurtubi, dan ini hadis tiada bernafi-nafian juga, tak menafikan Imam Mahdi akan barang yang dahulu pada beberapa hadis Mahdi, kerana bahawa makna hadis ini membesarkan sya'an makna urusan Isa, kerana ismahnya, maksumnya Isa dan kamal sempurnanya Isa, maka seolah-olah dialah Mahdi. Dia Mahdi yang sebenar. Dari dua Mahdi lah. Mahdi sebenar-benar Mahdi tu apa? Nabi Isa. Betul, ada Mahdi yang kedua, Muhammad bin Abdullah. Ini ittifaq ulama. Nak himpunkan dua hadis ni. Maka tiada bernafi-nafi ia akan wujud Mahdi. Isa lah, Mahdi lah. Dia bersekali. Ini jawapan pada ulama. Dan telah datang pada setengah daripada beberapa riwayat bahawasanya menyeru pada ketika zahirnya dan di atas kepalanya oleh seorang malaikat. Jadi ada beberapa riwayat cerita bila Imam Mahdi ni bercakap, atas kepala dia ada malaikat. Macam mana wallahu a'lam, kita tak nampak lah, tapi kita boleh rasa lah panggilan malaikat itu. Bila dia bercakap, malaikat tu sambut cakap dia tu. Malaikat ni, terutama malaikat mulhim, dia benda halus. Macam saya mengajar ni, tuan-tuan dengar ni, bukan mikrofon ni yang buat suara saya, ini membesarkan, yang bawa dan masuk hati tuan-tuan ni malaikat. Dan kita penuntut belajar, kita belajar ilmu ni melalui perantaraan malaikat, wasitah malaikat. Batu tempat duduk kita untuk ilmu tu jaga sikit, jaga tempat duduk tu. Kan duduk situ, besok dah malaikat datang, dah tak ada dah. Orang lain pula, dia regular tu. Dia pergi, iya ke ustaz, betul ke ni? Kan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana hadis tu? Innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridaan bima yasna. Sungguhnya para malaikat membentangkan sayapnya kepada orang menuntut ilmu sebab redha dengan apa dia buat. Jadi ada bahas, ada yang kata memang sayap betul. Bila orang menuntut ilmu jalan, dia pijak atas sayap dia, pijak atas, lepas tu dia naung. Kat mana ada majlis ilmu, dia naung dengan sayap dia tu. Daripada langit cahaya tempat orang menuntut ilmu ni. Itu dalam hadis tu, yang sebut dalam hadis yang kita pun tak nampak. Belajar melalui perantaraan malaikat. Lepas tu kena ada wudu, wangi-wangi sikit, jangan masam. Malaikat cepat malaikat tu masuk. Maka dia kata apa sini? Jadi atas kepala Nabi Imam Mahdi ada malaikat. Maka berkatalah malaikat itu, inilah Mahdi, kata dia, Khalifatullah. Jadi walaupun kita tak nampak, wajib kita percaya memang ada malaikat atas kepala dia. Maka ikut oleh kamu akan dia, kata malaikat. Masuk dah hati orang beriman, tersentuh hati orang beriman tu. Bukan dengar dengan telinga ni. Tak, kalau dengar dengan telinga ni takut lah. Atas kepala ada malaikat, tak nampak. Habis dengar dengan mana? Dengar dengan telinga batin.
Orang beriman dia ada tinggal batin tau. Bila dia dengar kalamul haq tu, dia rasa dia dengar, dia tahu ni orang benar ni, tak tipu, tak bohong ni. Macam tu. Maka menyerulah malaikat ni tadi. Ikut kamu akan dia ni. Maka berhadaplah atasnya oleh segala manusia. Manusia bila dia bercakap tu, manusia semua berkumun kasih kat dia tu, macam seolah macam nampak Nabi SAW. Dan meminum oleh mereka itu akan kasihnya. Wa yashrabu habbahu, melimpah kasih dia tu. Orang tak dapat nak lari, nak pergi kat dia, jatuh cinta dengan Imam Mahdi tu. Itu tanda dia. Kalau kita rasa kita Imam Mahdi, ada tu. Orang tengok kita ramai datang, tengok tak. Imam Mahdi dia, Allah bubur tu, dia ada mahabbah, zauqiyah mahabbah dia tu. Orang duduk sebelah dia rasa macam Nabi, duduk sebelah dia melekat macam magnet. Tu Imam Mahdi. Kasih orang beriman lah. Tak beriman tak nampak lah. Dia akan nampak dengan cahaya iman tu. Lepas tu, dan bahawasanya memilih ia akan bumi masyriknya, timurnya, dan maghrib dan baratnya. Dan bahawa segala mereka yang membai'ah oleh mereka itu akan dia awal-awal sekali kat mana? Antara rukun Hajar Aswad tu dan makam Ibrahim kat tengah, kat Kaabah tu. Ni kali yang kedua tu. Beramai dengan sebilang-bilang ahli Badar, maknanya lebih kurang 313 orang. First kali Imam Mahdi, Allahu Akbar, bai'ah. Kami pegang tangan. Berapa ramai? Kata kitab ni 313 orang. Sama bilangan macam ahli Badar. Allah, kalau kita dapatlah ketika tu. Kemudian datanglah akan dia oleh segala wali-wali abdal negeri Syam, dan wali-wali nujaba negeri Mesir, dan wali-wali asaib ahli masyrik, dan ahli syarqi itu masyrik, belah timur, dan segala yang umpama mereka itu. Jadi yang mula sekali yang akan membai'ah hari ni, lepas tu yang akan dekat ke dia, para wali, para awliya ilah. Kerana awliya ilah tu dapat isyarat tu, seperti mana Syekh Abdul Qadir Jalani pun dapat isyarat juga. Macam tu semua diangkat menjadi wali Allah tu, tunduk semua orang. Semua tunduk, dia sultanul awliya. Semua orang bila dapat, wali-wali bila dapat isyarat semua tunduk, kecuali seorang tak tunduk, cabut pangkat wali. Allah. Ini bukan benda bohong, bukan benda fikir ni, benda iman. Macam tu. Tak fikir macam mana ni. Dan segala yang umpama, dan membangkit oleh Allah baginya akan beberapa tentera daripada negeri Khurasan. Ni belah-belah Afghanistan. Belah-belah Afghanistan semua yang power-power, yang kuat-kuat berjuang kat tengah padang pasir, dengan beberapa tongkol yang hitam. Tongkol ni apa? Bendera. Tongkol bendera lah. Bendera hitam, panji-panji hitam. Tongkol ni panji. Panji-panji hitam. Padahal menolong baginya kemudian berhadap ia kepada negeri Syam. Start Syria, Palestin, satu-satu. Habis dijajah satu-satu. Dan pada satu riwayat kepada Kufah, bermula menghimpunkan jamak antara dua kaul ini mungkin, dan bahawa Allah Ta'ala mengkuatkan akan dia dengan 3,000 daripada para malaikat. Tentera malaikat pun sokong dia, 3,000 orang. Dan bahawa ahli kahfi, Ashabul kahfi kan hilang, dia tidur balik hilang, muncul balik ketika munculnya Imam Mahdi. Setengah daripada orang yang menolong akan dia. Masya Allah. Pada akhir zaman tu semua Allah, tentera Allah dihimpunkan. Ashabul kahfi semua yang kuat-kuat iman, semua yang tauhid dia tu pandang nampak Allah, itu tentera Allah. Kita duk pandang nampak makhluk lagi, nafsu tak habis.
Telah berkata Ustaz As-Suyuti, pada ketika itu maka rahsia takhir mereka itu kepada masa ini. Mana kata Imam As-Suyuti, rahsia gaibnya Imam Ashabul Kahfi 7 orang tu akan terbongkar, keluar balik. Anjing ni tak tahu, tapi yang Ashabul Kahfi tu muncul. Yang anjing Kitmir tu saya tak tahu. Di sini kata 7 orang tu akan keluar balik. Kenapa tujuannya? Kenapa Allah buat macam tu? Kerana hendak memuliakan mereka itu dengan kemuliaan. Jadi manusia, ni Ashabul Kahfi ya. Allah, ni yang kita dengar-dengar dulu ni. Yang duk dengar cerita Ashabul Kahfi, tengok 7 orang muncul balik. Sebab apa Allah nak muliakan mereka ni? Dengan masuk mereka tu pada umat ini. Padahal dia bukan umat Muhammad, umat Nabi lain. Muncul balik. Artinya dan menolong mereka itu bagi khalifah yang sebenarnya. Khalifatul Islam akan muncul. Dan bahawa atas mendahulukan tenteranya itu. Siapa dia? Jibril dan Mikail. Yang depan Jibril, Mikail kat belakang, atas akhir sikit Mikail jaga, depan Jibril jaga. Dan bahawasanya adalah kemudian daripada mati Mahdi itu Quhtad makna gersang, kemarau, Quhtad. Dan iaitu laki-laki daripada ahli Yaman yang mengadil ia pada segala manusia, dan berjalan ia akan sebagai jalan Mahdi. Ada lepas tu, lepas pada dia tu ada satu orang lagi, silap. Lepas mati Imam Mahdi, bangkit satu orang daripada ahli Yaman, dia pun ikut macam Imam Mahdi, mengadili segala manusia, berjalan ia sebagai jalan Imam Mahdi. Ada lagi lepas tu, bukan makna lepas Mahdi habis tu habis, tak ada lagi. Adapun hadis telah lalu sebut, iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazdadul amru illa syiddatan wala dunya illa idbaran wala nas illa syuhan wala taqumus sa'ah illa ala syirarin nas wala mahdiya illa Isa bin Maryam. Maka banyak perkataan, banyak pendapat pada hadis ini. Dan atas takdir sahnya hadis ni, tiadalah Mahdi itu maksum. Mahdi tetap dia bukan Nabi, dia tak maksum. Malaikat Isa maksum. Atau tiada Mahdi itu atas itlak yang lainnya, datang ia kemudiannya. Telah berkata Ibnu Hajar dalam kitab Sawa'iq, bermula terlebih zahirnya bahawa keluar Mahdi itu dahulu daripada turun Nabi Isa. Banyak orang tanya ni, siapa turun dulu, Isa dulu ke Mahdi? Kebanyakan ulama menyimpulkan Imam Mahdi turun dulu. Imam Mahdi akan zahir dulu. Dan bahawa zahirnya itu kemudian daripada gerhana bulan pada awal malam daripada Ramadan, dan gerhana matahari pada nisfu daripada Ramadan. Ini yang kata, orang kata berlaku dah kan. Dalam bulan Ramadan tu berlaku 2 gerhana. Tu memang ada hadis tu, berlaku 2 gerhana. Walaupun hadis tu taklah sahih sangat, tak sahih, tu sanad dia, tapi tu hadis tu. Gerhana bulan awal bulan Ramadan, gerhana matahari nisfu Ramadan. Tu tanda yang mana dia dah nak muncul. Tak lama lepas tu dia akan keluar. Berapa tahun lepas tu kita wallahu alam, tapi dah ada tanda dah tu. Maka bahawasanya seumpama demikian itu, tiada dapat akan dia masa dijadikan Allah 7 petala langit, 7 petala, tak pernah berlaku. 2 gerhana 1 bulan, tak pernah berlaku. Dalam 1 bulan berlaku 2 gerhana, tak pernah lagi. Sejak bumi dijadikan, alam ni dicipta Allah, tak pernah. Melainkan bila Imam Mahdi dah nak muncul. Telah berkata Imam Syarqawi dan kata Kil bahawa masa Mahdi itu 40 tahun yang berhimpun serta Isa dalam 7 tahun. Jadi 40 tahun, 7 tahun yang dalam daripada 40 tu 7 tahun bersama Nabi dengan Nabi Isa. Nampak? Atau setengah kata 9 tahun.
Dan terdahulu ia atasnya dengan terlebih banyak daripada 30 tahun. 30 tahun awal Nabi Isa tak muncul lagi, hanya ada Nabi Imam Mahdi. Lepas tu baru keluar Nabi Isa. Dan takhir daripadanya oleh Isa 30 tahun, lambat lepas tu. Dan lebih lagi sedikit dari kerana masa diamnya 45 tahun. Nabi Isa lepas pada Imam Mahdi, Nabi Isa sambung lagi. Setengah kata 45 tahun, lebih sikit. Telah berkata Syarqawi, dan ini tiada berlawanan ia akan barang yang terdahulu pada kesudahan diam Mahdi itu 9 tahun. Berkata ia dari kerana bahawa 9 tahun itu, iaitu yang tinggal ia padanya dengan memilih bumi sekaliannya. Bukan makna 9 kan kata 10 belum, tak faham. 40 tu perang 9 tahun aman. Berjaya Imam Mahdi menakluk semua dunia dah. Dia dah takluk, dia dah milik bumi ni. Dia dah jadi khalifah tu. Dan bahawa Allah memiliknya daripada permulaannya itu 40 tahun. Dan tempat beranaknya dalam negeri Madinah. Lahir kat Madinah. Kata dalam negeri pihak Maghrib, ada kata sebelah barat. Kemudian berpindah ia ke Madinah, kepada Baitul Muqaddis dekat Palestin. Telah berkata ia bermula beberapa hadisnya itu sampai ia akan sebagai sampai mutawatir. Hadis yang kata macam ni, kata cerita tentang Nabi Muhammad ni, dah sampai peringkat mutawatir. Yang maknawi, dia ada dua, mutawatir maknawi, mutawatir lafzi. Kalau mutawatir lafzi, lafaz yang sama berulang-ulang, banyak hadis, tak boleh nak kira, tak mungkin bohong. Itu mutawatir lafzi. Mutawatir maknawi maknanya lafaz berbeza-beza, banyak hadis A, B, C, banyak, tapi lafaz yang lain, cuma satu persamaan, Mahdi, banyak. Jadi kata pada ulama, hadis tentang Imam Mahdi ni sampai peringkat mutawatir maknawi. Artinya segi makna tak boleh nak tolak dah, Imam Mahdi memang betul. Segi lafaz ada berlawanan, segi makna tak ada siapa bertikai, Imam Mahdi ni benar. Maka bagi engkarnya, siapa tak percaya, telah berkata lah, dan ada pun barang yang datang warid daripada bahawasanya tiada Mahdi melainkan Isa ibnu Maryam, maka iaitu serta keadaannya dhaif daripada hufaz. Hadis kata tak ada Mahdi melainkan Nabi Isa ni dia kata banyak perawinya tu dhaif. Ditakwilkan dengan bahawasanya maknanya tu, makna hadis tu, tiada Mahdi yang maksum yang mutlak melainkan Isa ibnu Maryam. Itu maksud dia. Mahdi ada dua, Mahdi yang maksum, takkan mungkin buat dosa. Itu Nabi Isa lah. Satu lagi Nabi yang tak maksum, Imam Mahdi. Mahdi bukan Nabi, bukan Rasul, tapi wali. Atau maknanya tiada berkata bagi Mahdi itu melainkan dengan mesyuarat akan Isa. Dia akan sentiasa mesyuarat dengan Isa, kerana dibinakan atas bawah setengah daripada wazirnya. Imam Mahdi Ibn Isa tu menterinya Imam Mahdi. Dan telah berkata ia pada tempat yang lain pula, masuklah sekalian raja-raja pada taat. Semua pemimpin dunia ni taat pada Imam Mahdi, taat. Dan pada ketika membai'ah Imam Mahdi ni, pada kali yang pertamanya itu adalah umurnya 25 tahun. Kata Kil, tetapi terlebih banyak daripada 700 tahun. Dia kata, jadi memang ada khilaf. Ada orang kata umur 25, mungkin macam 25, rupa macam umur 25, pada umur dia 700. Yang macam ni punya cakap, pengalaman saya belajar lah, banyak dah saya jumpa dalam kitab-kitab, termasuk kitab Furuq Masail. Ditanya kepada Imam Ibn Hajar, sebenarnya Imam Mahdi dah ada belum? Dia kata dah, umur dia dah 1000 tahun, cuma dia tak zuhir lagi. Muafakat lah ni, muafakat dengan apa sebut sini. Mungkin maksud 25 tahun tu rupa macam umur 25, tapi umur dia 700. Kita kalau 700 tahun rupa macam mana kan?
700 tahun macam 25. Ini umur 25 dah macam 700. Boleh mengaku Mahdi pula? Tak boleh. Tak boleh kita. Kita nak percaya dengan ilmu, kita faham. Tengok apa kata ulama. Nak kata ulama apa? Kata kil tu lebih banyak daripada 700 tahun. Kata setengah ulama adalah Mahdi itu dalam kerajaannya kira-kira 20 tahun. Mengalahkan dia akan beberapa negeri yang besar-besar seperti Syam. Berapa pula negeri setelah itu, maka Imam Mahdi pun menghimpunkan beberapa askar kerana nak berperang akan negeri Rom. Negeri Rom ni Eropah lah, Eropah. Maka ia pun berjalan dengan askarnya hingga sampailah ke negeri Rom, ke Eropah, London apa semua tu. Lalu berperanglah mereka dengan orang negeri Rom. Maka dibunuh oleh askar Mahdi akan orang Rom itu sekira-kira banyaknya seketi. 12,000 lah. Satu keti itu 12,000. Maka negeri Rom pun mengalah dan telah terdahulu jua hikayat itu. Runtuh kota negeri Rom itu dengan takbir jua. Ni banyak ni dah hadir. Kota-kota Rom tu, wallahu alam maksud dia apa kita tak tahu. Tapi maksud kalau faham zahirnya, tembok-tembok kota tu bila Imam Mahdi punya jemaah tentera datang, keramat dia tu, bila tentera Imam Mahdi takbir aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, laungan takbir je pun, runtuh tembok. Tembok pertahanan tu runtuh, hancur semua. Belum perang lagi. Tu kekeramatan Imam Mahdi tu. Dengan laungan takbir saja runtuh. Ini pernah sikit kita dengar ni. Betul. Kemudian lalu pergilah mereka itu ke negeri Konstantinia, Turki, Istanbul, tempat kediaman Raja Rom. Kat belah-belah situ. Alah besarnya negeri itu 12 farsah lintangnya dan 12 farsah bujurnya. Dan dalam negeri itu istana Sultan Rom, dan ada pada keliling istana itu sebuah apa tu? Gunung. Kota-kota, sebuah kota. Luasnya kira-kira suatu farsah. Dia satu farsah ni 16 batu. Satu farsah 16 farsah. Satu farsah 3 batu. Satu farsah 3 batu. 12 farsah kali lah. Batu Hashimi 12 kali 3. Kecil lah kota, tak besar. Dan ala pada kota tu 300 pintu daripada besi, dan di dalamnya sebuah rumah berhala, dan dinding rumah berhala tu daripada batu emas dan perak. Adapun dalam rumah berhala itu satu tempat menyembah berhala. Bintangnya 4 hasta, bujurnya pun 4 hasta, bertatah dengan mutiara dan yakut, dan adalah tempat raja menyembah berhala itu qadar 6 jengkal. Tempat dia kadar 6 jengkal dia. 6 satu panjang ni dan 6 jengkal bujur. 6 jengkal bujur, 6 jengkal gini. Di sanalah tempat raja itu menyembah berhala. Ini kalau tak silap saya ni, saya alhamdulillah sebelum corona tu saya pergi Turki. Jadi Hagia Sophia tu, dia ada banyak Hagia Sophia tu. Hagia Sophia ni satu istilah diberikan pada tempat peribadatan orang-orang Rom dulu-dulu. Saya pergi pada satu kampung jauh pada Istanbul, jauh. Ada satu lagi Hagia Sophia lagi. Memang betul ada satu tempat tu besar ni lah. Saya kata ni tempat apa ni? Dia kata ini ustaz, tempat peribadatan zaman kuno dulu. Mereka percaya kepada energi. Dia kata ini tempat persilangan energi. Jadi maknanya kalau kita duduk kat situ, energi dia lain.
Dan ini telah diyakini oleh agama zaman dulu, belum Kristian datang ni. Diorang dah jadi tempat peribadatan dah. Maka dia ada ilmu-ilmu dia tu, dia kaji. Situ tempat dia dengan bintang, dengan bulan, saya pun tak tahulah. Jadi setiap kali raja nak ditabal, dia akan pergi kat situ. Dan menarik dia, bila Kristian masuk, Kristian pun buat gereja di tempat yang sama. Bila Islam masuk, Islam pun buat tempat yang sama, sebab dia tempat peribadatan. Dia ada connection dengan alam, dengan langit, dengan bumi ni. Jadi saya masuk dalam masjid tu, memang ada satu tempat, katanya dia kata ini for coronation pada tempat pertabalan raja. Raja-raja dulu memang dia yakin dengan tempat ni, inilah tempat pertabalan. Dan masih sekarang masih ada lagi masih ada lagi tempat tu. Jadi wallahu alam lah apa yang disebut pada kata Konstantinia kat Turki tu. Dia kata panjang je 6 betul tu, 6 jengkal, lintang pun 6 jengkal. Tempat menyembah berhala asalnya. Maka tak kala sampailah Imam Mahdi ke negeri itu, lalu ia pun berperanglah serta ia mengucap takbir, maka segala askar Raja Rom pun pecahlah. Maka negeri Konstantinia tu, Konstantinopel lah zaman tu, zaman sekarang ni dah jadi Rom lah, dah jadi bahagian Turki ke atas, Eropah. Dia pun kalah, dan raja negeri itu pun mati dibunuh oleh Imam Mahdi serta segala hulu balangnya. Maka segala harta rampasan pun terlalu banyak diambil oleh askar Imam Mahdi, tiada terkira banyaknya, hingga adalah diambil seorang laki-laki akan permata sekuat membawa dia, bawa sebanyak mana yang boleh. Kemudian daripada itu, orang negeri yang takluk kepada Imam Mahdi pun datang kepada Imam Mahdi, mengkhabarkan bahawa Dajjal sudah keluar. Betul bahawa Dajjal keluar, dan banyak segala manusia berhimpunlah kepadanya. Setelah itu maka Imam Mahdi pun pergilah kepada Baitul Muqaddis. Waslun menyatakan Dajjal. Masya Allah, InsyaAllah akan datang kita akan cerita pula bab Dajjal pula. Cerita Imam Mahdi ni, nanti kita ada cerita bab Dajjal. Lepas cerita perang pula, macam mana peperangan tu berlaku tu, Malhamah tu, perang yang sangat dahsyat, tentera Dajjal, tentera Mahdi, InsyaAllah ta'ala. Ada soalan? Okay. Saya baca buku Umur Umat Islam, Kedatangan Imam Mahdi dan Munculnya Dajjal, karangan Amin Muhammad Jamaluddin, Pustaka Ilmi Malaysia, Ustaz. Okey, pengarang ni kata perang menghadapi kaum Yahudi. Ya. Perang melawan 1/3 Yahudi, kerana 2/3 kaum Yahudi telah musnah dalam perang Armageddon. Setelah 2/3 Yahudi musnah dalam perang Armageddon, kemudian Imam Mahdi memimpin kaum muslimin untuk menghancurkan 1/3 jumlah yang tersisa dari mereka. Hal ini akan terjadi setelah penaklukan kota Konstantinopel dan munculnya Dajjal yang tertutup. Soalan saya, Ustaz, apa yang Ustaz boleh faham dengan peperangan Armageddon ni, Ustaz? Peperangan Armageddon ni yang kata tu yang kata Malhamah tu, perang Malhamah, perang antara hak dengan batil, tentera Dajjal dengan tentera Imam Mahdi. Peperangan yang tak pernah ada peperangan yang macam tu, sangat dahsyat. Perang antara iman dengan kufur dalam bentuk realiti. Tengah perang ni, tapi itu masa tu dah perang betul tu. Ada ahli zikir sebelah sini, ahli ghaflah lupa lalai sebelah. Perang sampai dah Allah memberi kemenangan pada Nabi Imam Mahdi tu, turun Nabi Isa tu. Lama masa tu, tempoh tu. Dan panjang riwayat itu, panjang cerita itu. InsyaAllah ke dalam ni ada cerita ni. Dia akan detailkan macam mana peperangan tu berlaku. Sampai turun Nabi Isa, barulah bila Dajjal tengok, Dajjal lari. Dia sorok kat belakang pokok gharqad tu. Nanti dia duduk tanam sekarang ni pokok tu. Dia percaya kat tu pokok gharqad. Dia tahu Tuhan jadi benda tu, memang nampak pergi sana, memang itu dia tanam. Pokok
Semua cakap, hai, kat belakang aku ni, Isa dia sorok belakang aku ni, lari. Baik, dia tak boleh. Dajjal bila dia tengok je Isa ni, dia cair, dia lebur, dia tak boleh tengok. Cahaya kenabian yang ada pada Isa tu meruntuhkan Dajjal sampai dia kalah, sampai dia mati baru dah. Lepas tu dia hancur. Wallahu a'lam. InsyaAllah sampai masa dia cerita tu. Baik, apa lagi? Kalau kita kata Dajjal dan kutuk ni, dia kata yang ni raja Yahudi. Kenapa tuan kita kata Dajjal ni raja Yahudi, Ustaz? Ya, umat beragama ni, terutama umat beragama, semua menanti-nanti sang penyelamat. Baik Hindu, Buddha dia yakin Buddha sebenarnya akan keluar di akhir zaman. Hindu gitu juga, dia yakin Tuhan itu Krishna dia akan keluar pada akhir zaman. Dia percaya. Banyak agama dia percaya Al-Masih itu akan keluar, termasuk Yahudi, termasuk Kristian, termasuk Islam. Tapi yang mana benar? Maka di situlah bila Dajjal keluar, berlakulah orang panggil apa tu? Bila Dajjal keluar, tertipunya umat Yahudi. Kerana dia meyakini inilah dia Al-Masih, penyelamat. Bagi dia Dajjal tu Al-Masih yang akan menyelamatkan dia. Kristian pula dengan Islam, Nabi Isa. Masing-masing tunggu ni. Masing-masing tunggu. Nak tahu mana betul? Tunggu. Kita backup kita Quran, hadis. Dia dengan kitab-kitab dia lah. Jadi bila Dajjal turun, lepas tu dia setengah standby ni. Haikal Sulaiman dia tegakkan balik. Dia kumpul, dia orang yakin dia dalam agama dia menunggu sang penyelamat. Menunggu sang penyelamat. Malang yang sang penyelamat dia tu, yang akan duduk situ, dia lah Dajjal. Kita nampak. Kita orang beriman tahu dah siapa dia. Nabi dah beritahu siapa dia. Kita dah tahu dah. Tapi bagi dia orang, itikad orang Yahudi, dia tak panggil Dajjal, Al-Masih. Masih tu penyelamat dia. Jadi besi masing-masing ni, besi masing-masing. Kalau Hindu avatar. Akhir zaman akan keluar avatar dia, pahlawan dia tu, yang akan menyebarkan keadilan di seluruh dunia. Masing-masing besi ni dah beribu tahun. Kita syukur kita ni, riwayat yang kita dapat tu daripada para ulama kita ni, solehin ni, betul terus pada Nabi SAW. Dia tak pelik agama lain ni pun menunggu ni, masing-masing tunggu. Tengok siapa yang benar. Agama Islam yang turun pun Nabi Isa. Islam dan Kristian sama. Al-Masih Isa. Cuma silap satu je. Kristian anggap Al-Masih ni turun, penyelamat ni turun, nak benarkan dia. Dia pun tertipu juga. Yahudi pun tertipu juga. Agama lain semua tertipu ni. Datanglah Islam Al-Haq, menceritakan sebenar siapa Al-Masih yang benar tu. Itu Isa Al-Masih, dibantu oleh Mahdi. Dan Isa ni turun bukan dia bagi tolong Kristian tu. Dihancurkan salib. Dihapuskan cukai. Cukai tu bukan cukai rotek tu. Seronok lagi esok Nabi Isa tu rotek tak ada. Tak payah bayar cukai dah. Bukan cukai tu terjemah Melayu jizyah. Dihapuskan jizyah, maknanya peperangan yang akan berlaku antara Islam dengan kafir pada akhir zaman nanti tak macam peperangan zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah perang, pilih sama ada nak berdamai, nak bayar jizyah atau masuk Islam. Zaman Nabi Isa nanti, jizyah ni, hukum jizyah dihapuskan. Dia mujtahid, dihapuskan. Tak ada bayar jizyah. Tak ada. Cukai jizyah ni dah tak ada. Orang kafir ditanya dua, nak Islam atau mati. Ini perbezaan Islam di zaman Nabi Isa dengan Islam sebelum zaman Nabi Isa. Mazhab yang empat ni dah tak ada dah. Sementara je ni mazhab yang kita pegang ni, Hanafi, Maliki, Syafi'i, jangan tak payah perasan dah. Itu esok Nabi Imam Mahdi tu mazhab Syafi'i tu. Nabi Isa esok mazhab Hanafi, tak ada. Dia tak ada. Mazhab ni dipegang sebab tak ada mujtahid. Bila mujtahid mutlak keluar, semua kena tunduk kat dia. Lepas tu orang tanya, bila masa Nabi Isa belajar pasal mazhab, belajar tentang Islam? Jangan ditanya.
Nabi ni ilmu dia laduni. Dia teruh ke dalam dada dia tu. Dia faham bab zakat, bab haji, bab semayang, semua dia tahu. Tak payah kita tanya, tak payah kita nak kaji dia belajar sekolah mana, universiti mana, tak ada. Dia turun-turun tu dia tahu dah. Saya ada kitab dia, kitab Nuzul Isa Ibn Maryam. Detail cerita macam ni Isa ni turun, kat mana dia turun, apa perwatakan dia sampai dia meninggal. Dia akan kahwin. Dikebumikan sebelah dekat dalam makam Rasulullah tu ada satu kosong. Dan tengok dalam makam tu ada satu tempat tu kosong. Pernah Aisyah tanya, ya wahai ayahku, ni tempat siapa dia kosong ni? Satu kosong ni. Itu tempat untuk Isa bin Maryam. Bila dia mati besok, ada tempat kosong dalam hujratul Nabi pun ada satu tempat kosong. Yang ada dalam tu Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Ada satu tempat kosong ni untuk Nabi Isa dikebumikan di akhir zaman. Dia kahwin dan dia ada anak. Anak kitab ni kan cerita ni. Untuk membatalkan iktikad orang-orang Kristian yang menyatakan kalau nak suci tak ada kahwin. Tapi buat baby banyak kat belakang gereja. Tu. Semua tu terbatal esok. Terbatal. Dibunuhnya babi, dihapuskan. Wallahu a'lam. Ya. Saya baca tafsir Al-Hujjah Uyamka ayat 187 surah Al-A'raf. Hadis-hadis sahih meriwayatkan bukan bererti bahawa batang tubuh beliau yang turun membunuh babi dan memecahkan kayu salib, melainkan ajaran beliau yang sejatilah yang akan turun kembali ke dunia. Macam mana kita nak faham kata-kata Uyamka ni Ustaz? Dia ialah kalau nak suruh Nabi Isa bunuh semua babi dalam dunia ni, tak ada kerja nak buat dah. Bila nak perang dengan Dajjal, asyik bunuh babi. Dia mujtahid. Dia seorang mujtahid mutlak. Fatwa yang dikeluarkan oleh dia tu macam Nabi cakap lah. Dia mujtahid. Okey, maksudnya sekarang ni kita tak disuruh bunuh babi. Tak ada. Kita tak suruh jumpa babi bunuh, tak ada. Buat sampang bunuh, tak ada. Tapi nanti bila zaman nanti dia berijtihad. Okey, sampai sekarang semua umat Islam nampak babi bunuh, macam tu. Itu yang orang akan pegang lah. Pegang hukum ketika tu. Hukum dekat tangan dia. Hukum kat tangan dia. Dia mujtahid. Semua apa yang ajaran Rasulullah ni disambung balik. Ada ijtihad baru. Itu maksud dia tu. Babi dia bunuh. Sekarang babi tak wajib bunuh babi, tak ada pula. Boleh bunuh, harus kita bunuh, tidak ada masalah. Tapi tak suruh wajib. Ketika itu suruh bunuh. Itu maksud dia. Apa lagi tadi? Memecahkan salib. Fatwa dia tadi, kalau fatwa dah segala salib Kristian hancurkan, sebab dia orang selama ni menganggap diri dia salib kat situ. Jadi dia nak buang kesyirikan tu. Sebab tu Nabi Isa kena turun di akhir zaman menjawab persoalan yang misterius. Ketika disalib tu siapa kena salib? Betul ke Nabi Isa kena salib? Nanti bila akhir zaman dia akan jawab, itu bukan aku. Habis apa kita nak buat? Hancurkan semua salib. Sekarang kita tak disuruh. Kita tak suruh pergi kat gereja, tak. Tapi di akhir zaman Nabi Isa, dia akan suruh. Sebab orang letak diri dia kat salib. Orang sembah dia. Sampai Tuhan tanya, "Hei Isa, adakah kau menganggap diri kau Tuhan sehingga orang menyembah kau?" Menangis Nabi Isa, "Aku tak pernah, ya Allah, aku tak pernah hajar umat aku sembah aku." Jadi Allah bagi peluang di akhir zaman, bukan balas dendam lah, untuk Nabi Isa membetulkan keadaan itu. Betulkan keadaan itu sebelum kiamat. Sebelum di sana, di dunia lagi Nabi Isa berpeluang membetulkan balik orang yang sembah dia sebagai anak-anak Tuhan. Dibetulkan balik. Belum apa lagi, nama Allah dah lulus dia pakai. Kacau. Itu semua tu dah Allah pula, mana boleh tu. Panjang dah cerita tu. Jadi seronok kalau kita kaji tu, kita akan nampak macam mana peristiwa akhir zaman is very related, sangat terhubung kait dengan peristiwa yang berlaku sekarang ni. Kita cuba Nabi Isa bunuh babi, pecah salib. Kenapa? Apa sebab? Sebab dia seolah-olah telah difitnah. Nabi Isa difitnah oleh umat dia sendiri, mengaku dia anak Tuhan. Mana jawapan dia? Allah angkat dia, hikmah dia. Allah turunkan balik, tengok ni Nabi Isa yang kau sembah tu. Ni Isa. Apa dia cakap sekarang ni? Adakah dia pun buat cross juga ke dia pecahkan cross tu? Lepas tu dia kena pecahkan salib tu supaya umat Kristian kata tapi yang tak percaya juga. Tak percaya jugalah. Baik, satu soalan lagi ni.
Mahkamah tinggi baru ini telah menangkan Islam seluruh negara menggunakan kalimah Allah dan menerima tanah. 3 lagi perkataan Allah tertutup. Baitullah, Kaabah dan solat. Adakah kedudukan Islam di negara ini tercabar sebab dengan berita sedih ini? Baitullah Allah menentang keputusan. Apakah saya nak menjaga masa panjang? Baik. Ini saya jawab dalam PSB pun saya ada jawab. Baik, kalimat Allah ni dia ada yang kita panggil saduz zara'i, menutup lubang kekufuran. Saduz zara'i. Contoh, anak kita ambil main kad tu, tak ada duit pun main kad. Kenapa kita halang? Sebab perbuatan main truk ni dia lama-lama dia bawa pada perjudian. Stop. Jangan. Kita dah nampak dah arah ke mana tu. Dah nampak, itu nama saduz zara'i. Benda yang boleh buka kepada lubang kemaksiatan, apalagi kekufuran. Kaedah agama mengajarkan tutup. Jangan sampai situ. Jangan sampai tunggu dia hancur baru nak tutup. Ulama-ulama terutama di Nusantara sangat menjaga perkara ni. Sangat menjaga. Ini kalimah Allah tu tak digunakan untuk Tuhan yang lain, melainkan Tuhan Isa. Ini kita panggil makna Allah pada uruf masyarakat Melayu ni. Kita faham Allah ni Tuhan orang Islam. Dah faham dah sangat dah. Apa yang musuh Islam tengah buat sekarang ni, dia nak 20-30 tahun daripada sekarang ni, anak cucu tuan-tuan ni yang tak datang mengaji kat masjid ni, duk merempit kat luar tu, yang tak tahu apa ni, besok jadi keliru bila dia tengok nama Allah, gereja Allah, kat salib tu anak Allah kena salib. Adakah itu dinamakan keharmonian? Adakah ini dinamakan globalisasi yang boleh menyebabkan keamanan negara? Gila ke? Saya pun tak faham macam mana orang-orang cerdik pandai tapi bodoh. Bodoh lah tu. Tak ada apa-apa, dia tidak menggugat keamanan. Tak gugat keamanan apa? Kalau tuan-tuan tengok nama Allah kat gereja tu, terpampang kat atas tu, tak boleh buat apa-apa sebab dah luluskan mahkamah. Boleh terima ke? Boleh kita terima je tu, kita nampak nama Allah lepas tu dia tulis nama Allah kat celah kangkang ni, Allah. Itu apa susah? Ini sudah lulus mahkamah, saya mau tulis kat punggung saya nama Allah ke? Tulis kat kaki ke? Macam mana? Boleh kita kata okey tu Allah lain, kita sebut Allah lain. Boleh. Tak payah lain dah. Nama bapa tuan siapa? Nama bapa tuan katalah Imran. Ada orang tulis Imran bawah tapak kaki ku. Kesepak. Ni nama tak kira lah nama bapa aku tu. Marah kita. Ni nama Tuhan kita orang buat main. Boleh buat itu? Dia buruh kat badan babi tu dia Allah. Jangan main. Ini sudah bebas. Undang-undang kasih lulus tau. Dia tak boleh lawan. Boleh je tu. Boleh kita kata okey. Mana boleh okey pula. Saya lebih suka memandang sudut itu. Jadi apakah implikasi akhirnya? Berlakulah proses normalisasi. Nak sebut apa ya? Normalisasi. Maknanya besok kita dianggap benda tu normal. Contoh macam kita sekarang ni. Lama dah kita macam ni kan. Dah lama dah jadi normal lah. Sembahyang pakai benda ni. Nak menampas payah. Dah normal. Tak ada orang kata tak perlu. Macam itulah yang akan berlaku zaman akan datang. 50 tahun daripada sekarang, anak tuan-tuan yang setengah tu yang kurang iman tu, dia lalu tepi gereja, alah Kristian pun sembah Allah juga. Sama je. Dia jadi loose. Yang mengaji berapa kerat je. Ni yang mengaji ni. Nak kenal nama Allah, belajar sifat 20 ni. Berapa kerat? Yang tak belajar berapa ramai? Iman nipis macam kulit bawang, nipis lagi. Pagi beriman, petang kupu. Petang beriman, pagi kupu. Sebab apa? Ni siapa yang meluluskan tu? Kita juga. Orang Melayu kita juga. Orang Islam kita juga. Membenarkan kalimat Allah tu digunakan dengan semudah-mudah tu. Itulah jawapan saya tu. Jadi ini balak yang sangat besar. Yang sedihnya kita macam tak boleh buat apa pula dah. Soalnya nama Allah tu betul kita kena bersuara lah, bagi tahu macam mana ni. Kenapa sampai terdiam seperti itu? Tak patut no. Sebab dia bila dah dilulus undang-undang, implikasi itu yang kita takut. Implikasi itu. Orang nak kata dekat negeri Arab pun orang panggil Allah. Itu negeri Arab tu, huruf dekat sana. Tu huruf dia. Ini huruf kita kat sini macam mana? Allah tu siapa? Semua kita dah faham dah Allah tu siapa. Ni kita tak boleh buat macam tu lah. Kerana
Uruf yang telah disebut itu hendaklah kita pelihara. Jangan kita biar sampai berlanjut-lanjut, akhirnya orang akan buat main dengan nama Tuhan kita sendiri. Wallahu a'lam. Banyak lagi lah jawapan pada ulama, tuan-tuan boleh tengoklah. Ini saya cuma bagi ringkas saja. Wallahu a'lam. Ada lagi? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda rabbil alamin, hamda yuwafi sultanik. Allahumma bil ilmi qulubana wasta'mil asrarana wa syghal bil i'tibadi afkarana. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.